Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi dalam bab 10, kimia dalam perubatan dan kesihatan. Untuk kali ini kita akan tengok 3 subtopik. 10.2 radikal bebas, 10.3 bahan antioksidan dan juga 10.4 produk kesihatan. Okey, kita terus dengan 10.2 radikal bebas. Radikal bebas yang terlalu banyak dalam badan akan menjejaskan kesihatan manusia. Jadi nampak macam something kan, radikal bebas ni. Apakah radikal bebas? Radikal bebas ialah atom atau molekul yang kekurangan satu elektron. Okey, cuba tengok rajah ni. Yang berwarna kelabu bulat-bulat ni adalah elektron. Didapati di bahagian sini, ini petala pertama memang ada 2 elektron. Petala kedua kurang 1 elektron. Okey? Jadi inilah radikal bebas. Atom atau molekul tersebut dia menjadi tidak stabil sebab dia kurang 1 elektron. Dia juga akan jadi lebih reaktif dan cenderung untuk menyerang atom atau molekul lain. Okey, tengok rajah yang saya sediakan. Katakan ini radikal bebas, di sini kekurangan 1 elektron. Jadi, bila dia kurang 1 elektron, dia jadi tak stabil, dia jadi reaktif dan dia cenderung untuk serang atom atau molekul lain. Katakan di sini ada molekul DNA. Jadi dia berpotensi untuk serang molekul DNA ni. Sebab dia kurang 1 elektron. Dia nak 1 elektron untuk isi petala luar dia ni. Okey, jadi cuba kita tengok. Dia akan ambil elektron dari molekul DNA menyebabkan molekul DNA ini rosak. Okey? Inilah radikal bebas. Radikal bebas sentiasa dibentuk dalam badan kita melalui metabolisme dan juga keradangan. Okey, radikal bebas berguna untuk membunuh bakteria dalam badan. Maksudnya radikal bebas ni akan ambil elektron daripada bakteria, okey, dan menyebabkan bakteria itu mati. Tetapi, radikal bebas yang banyak akan merosakkan sel badan, termasuk sel DNA. Terdapat 2 faktor yang menghasilkan radikal bebas. Pertama, faktor dalaman, iaitu faktor dalam badan kita sendiri. Yang kedua, faktor luaran. Okey, kita tengok kedua-dua faktor. Ini adalah faktor dalaman. Keradangan sel, contoh di sini sel darah putih, mengalami keradangan dan menghasilkan radikal bebas. Yang kedua, metabolisme kita pun menghasilkan radikal bebas. Cuba kita tengok. Okey, ini adalah radikal bebas yang dihasilkan. Radikal bebas ini menarik elektron daripada DNA dan menyebabkan DNA itu rosak. Okey. Okey, ini adalah faktor luaran yang menyumbang radikal bebas yang menyebabkan radikal bebas dalam badan. Yang pertama, pencemaran udara. Yang kedua, sinaran mengion seperti X-ray. Yang ketiga, sinaran ultraviolet atau sinar UV daripada matahari. Yang keempat, asap rokok. Dan yang kelima, sisa toksit. Kelima-lima ini mempunyai radikal bebas. Okey, apabila radikal bebas ini masuk dalam badan, radikal bebas ini akan menarik elektron dan boleh menyebabkan sel dalam badan rosak. Dalam animasi ini ditunjukkan DNA. Jadi, DNA pun dalam badan kan? Jadi yang rosak itu DNA. Okey? Okey, sekarang kita tengok bagaimana radikal bebas terhasil. Radikal bebas terhasil akibat
proses pengoksidaan dalam badan. Proses pengoksidaan yang berterusan mencetuskan tindak balas berantai untuk menghasilkan lebih banyak radikal bebas. Maksudnya, lagi banyak proses pengoksidaan dalam badan, lagi banyaklah radikal bebas dihasilkan. Tindakan radikal bebas boleh menyebabkan penyakit seperti penyakit kardiovaskular dan ketidaksuburan, merosakkan buah pinggang, hati dan peparu, menyebabkan penuaan awal seperti wajah berkedut dan rambut beruban. Okey, sekarang kita tengok subtopik 10.3 pula, bahan antioksidan. Okey, pertimbangkan rajah ini adalah radikal bebas yang kurang 1 elektron. Ini adalah bahan antioksidan yang mempunyai elektron yang cukuplah, yang dah penuh. Okey, didapati bahan antioksidan memberikan radikal bebas elektron. Okey, dia menderma 1 elektron kepada radikal bebas. Jadi, radikal bebas tidak lagi dapat merosakkan sel badan kerana bilangan elektronnya telah dicukupkan. Faham? Okey, bahan antioksidan ialah sebatian kimia yang diperlukan oleh badan kita untuk melambatkan atau menghentikan proses pengoksidaan. Bila proses pengoksidaan berhenti atau dilambatkan, radikal bebas pun kuranglah ataupun stop, tak ada. Okey, seterusnya, bahan antioksidan ini melindungi sel badan kita daripada kerosakan akibat aktiviti radikal bebas, dan bahan antioksidan ini dianggap sebagai barisan pertahanan terhadap risiko mendapat sesetengah penyakit. Badan kita berupaya menghasilkan bahan antioksidan, tetapi apabila usia meningkat, keupayaan ini semakin berkurang. Oleh itu, kita perlu mendapatkan bahan antioksidan melalui makanan yang kita ambil. Sekarang kita tengok apakah bahan antioksidan dan sumber makanan yang manakah mengandungi bahan-bahan antioksidan ini. Okey, ada 5 jenis bahan antioksidan. Yang pertama ialah vitamin E. Vitamin E juga dikenali sebagai alpha-tocopherol, iaitu bahan antioksidan yang terdapat dalam minyak seperti minyak masak, minyak kacang soya dan sebagainya, dan juga terdapat dalam aprikot, brokoli, kacang dan mangga. Okey, bahan antioksidan yang kedua ialah beta-karotena. Beta-karotena ni dia terdapat dalam kebanyakan makanan yang berwarna merah atau kuning ataupun jingga. Contohnya lobak merah, mangga dan ubi keledek. Bahan antioksidan yang ketiga kita panggil lutein. Okey, lutein ialah bahan antioksidan yang terdapat dalam kebanyakan sayur-sayuran berdaun hijau seperti bayam, kubis, brokoli, sawi dan sebagainya. Okey, bahan antioksidan yang keempat ialah vitamin C. Vitamin C adalah sejenis vitamin yang larut dalam air, juga dikenali sebagai asid askorbik. Bahan antioksidan ini atau vitamin C ini terdapat dalam buah-buahan sitrus, bayam, brokoli, kiwi, strawberry, cranberry, kubis, lada hijau dan juga biji rin. Okey, seterusnya bahan antioksidan yang kelima dipanggil lycopene. Bahan antioksidan ini ditemui dalam buah-buahan seperti betik, jambu batu, tembikai, tomato, aprikot, limau gedang dan juga oren.
Seterusnya kita tengok subtopik 10.4 produk kesihatan. Apakah bahan aktif? Bahan aktif ialah komponen tertentu dalam satu produk yang mempunyai kesan terhadap penyembuhan atau pencegahan penyakit. Okey, ini adalah contoh bahan aktif. Vitamin C dan contoh adalah vitamin C. Bahan aktif akan memberikan kesan atau tujuan yang sama walaupun produk yang kita gunakan itu jenamanya berbeza. Okey, seterusnya, kadang-kadang kalau kita ambil 2 atau lebih bahan aktif, ada kesan sampingan sebab bahan-bahan aktif itu tidak boleh digunakan bersama. Okey, sebab akan berlaku tindak balas. Jadi, kita perlu memilih produk kesihatan yang sesuai dengan berhati-hati. Kalau boleh, dapatkan nasihat daripada doktor perubatan ataupun sentiasa menyemak label terlebih dahulu sebelum membeli atau menggunakan sebarang produk kesihatan untuk mengelakkan kesan yang tidak diingini. Kadang-kadang produk kesihatan seperti suplemen diambil untuk memulihkan penyakit dan mengekalkan kesihatan badan. Jadi, produk kesihatan yang baik dapat menjamin tumbesaran yang normal dan meningkatkan daya pencegahan penyakit. Contohnya, pengambilan multivitamin dapat meningkatkan proses tumbesaran kanak-kanak. Gaya hidup masyarakat kini juga yang sibuk bekerja dan tidak mengamalkan pemakanan yang seimbang menyebabkan produk kesihatan ni menjadi keperluan. Okey, menjadi satu keperluan dalam masyarakat. Okey, itu saja untuk bab 10. Sekian, terima kasih.